Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bagi menyiapkan tugasan kumpulan ini, kumpulan kami iaitu kumpulan 8 telah memilih tajuk pengenalan seks pada remaja, bagaimana mereka meneroka hal dunia seks, kebaikan dan keburukan. Ahli kumpulan ini terdiri daripada 8 orang iaitu Nur Atikah binti Muhammad Rahim, Nur Syazwani binti Muhammad Razi, Nur Amirah Fatihah binti Yahya, Yong Sin Mei, Siti Nur Azhara binti Roslan, Siti Zubaidah binti Zulsukri, Siti Nur Hasni binti Mat Yasin dan Nur Juhazli Zarifah binti Muhammad Usli. Terlebih dahulu, saya ingin memperkenalkan diri saya, Siti Nur Hasni binti Mat Yasin, bernombor matrik 2795515. Saya akan mengubaskan tentang pengenalan seks dan serba sikit berdata guru kaunseling yang kami menemu bual. Apa itu seks? Menurut Rahati 1998, seks adalah jenis hubungan kelamin. Seks juga bertujuan untuk mengetahui diri sendiri. Dari aspek seksual, membolehkan seseorang mengetahui proses pengembangan dirinya. Remaja mula menampakkan tanda-tanda akhir balik dalam lingkungan usia 11 hingga 15 tahun. Remaja harus diberi pendedahan awal semasa peringkat kanak-kanak seperti pendidikan di sekolah rendah dan menengah dengan perkara berkaitan seks di peringkat awal. Seterusnya, kajian kes dijalankan dengan menemu bual seorang guru yang mempunyai banyak pengalaman dalam bidang kaunseling. Serba sedikit, latar belakang guru kaunseling yang ditemu bual bernama Encik Suhaidi bin Abu Seman yang berasal pada negeri Perlis. Kini beliau menetap di Tawau, Sabah dan berkhidmat di SMK Kabota Tawau sebagai guru kaunseling. Tempoh perkhidmatan beliau dalam bidang kaunseling hampir mencecah 20 tahun bermula daripada tahun 2002 hingga kini. Beliau mempunyai tahap pendidikan sehingga PhD, melanjutkan pelajaran dalam bidang kaunseling kerana amat gemar dan ingin ceburi bidang kaunseling. Sebelum bertemu bual dijalankan, penemubual telah menerangkan tentang penggunaan aplikasi yang digunakan untuk menemu bual bersama Cikgu Suhaidi iaitu aplikasi Google Meet. Beliau telah menerangkan lebih lanjut berkaitan seks dan bagaimana remaja mengaplikasi perkembangan seks dalam kehidupan harian mereka. Beliau berpendapat bahawa menunjukkan remaja lelaki 16 hingga 18 tahun tertarik kepada bentuk tubuh badan kaum wanita jika dibandingkan dengan remaja yang memamerkan nilai moral yang tinggi. Di samping itu, kejadian masa kini kebanyakan golongan remaja yang matang sebelum tiba masanya disebabkan terpengaruh akan persekitaran yang banyak menekan. Bahan-bahan dalam media elektronik juga menggalakkan golongan remaja terdedah kepada seks bebas, pornografi dan masalah sosial yang lain. Sekian, itu sahaja daripada saya. Saya akan menyerahkan kepada pembentang seterusnya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Amirah Fatihah bernombor matrik 278895. Saya akan membentangkan cara individu terlibat dengan isu-isu seks. Cara ketagihan seks sebaliknya berlaku apabila seseorang individu mencari kepuasan seksual atau memanjakan nafsu dengan kerap atau berulang kali. Ini kerana individu ingin merasakan penghargaan dan keseronokan dalam melakukan tingkah laku hubungan seksual seperti melakukan hubungan seks, melancap, menonton pornografi, melihat gambar lucah, membaca cerita-cerita lucah dan sebagainya akibat naluri yang terpendam dalam diri. Masalah seksualiti ini sememangnya perkara negatif kerana aktiviti ini adalah untuk memuaskan nafsu, malah ia menggunakan saluran melalui cara yang salah, iaitu melakukan tingkah laku seksual yang seperti melancap serta seks luar nikah, menonton video lucah dan begitulah seterusnya. Ini boleh memberi kesan negatif yang akan ditanggung seperti masalah kesihatan, masalah psikologi seperti kemurungan, kegelisahan dan tekanan. Hubungan sosial untuk individu yang terlibat dalam ketagihan seksual juga mungkin terjejas akibat daripada kurangnya keyakinan diri dan kekurangan kendiri. Selepas aktiviti tidak bermoral itu tersebar luas kepada masyarakat. Hal ini mungkin akan menyebabkan individu tersebut berasa malu dan tidak ingin bergaul dengan masyarakat kerana tindakan yang negatif tersebut. Tambahan pula, individu yang mempunyai hubungan sosial yang terlalu bebas juga merupakan salah satu cara mereka akan terlibat dengan hubungan seks bebas sebelum berkahwin.
Hal ini dikatakan demikian kerana individu yang tidak dikawal aktivitinya akan cenderung bergaul dengan rakan sebaya maupun yang lebih berumur daripada mereka dan mempelajari perkara negatif yang berada di luar jangkaan ibu bapa. Ibu bapa yang sibuk bekerja tidak mampu menjaga tingkah laku anak-anak di zaman serba moden ini. Hal ini kerana jika mereka tidak berjumpa rakan yang negatif di sekolah, mereka masih boleh berkenalan dengan rakan-rakan tersebut di laman sosial, pusat membeli belah maupun di aplikasi-aplikasi yang tumbuh seperti cendawan selepas hujan ini. Terlalu banyak laman web dan aplikasi yang akan menghubungkan masyarakat dengan orang asing. Sebagai contoh, aplikasi-aplikasi ini dapat membuat seseorang walaupun lain negeri maupun lain negara berkenalan antara satu sama lain dengan begitu mudah. Seseorang itu hanya perlu menekan butang add dan mereka dapat menambah rakan walaupun tidak pernah bersua. Oleh itu, mereka akan mempelajari pelbagai pengetahuan baru termasuklah tentang kenikmatan melakukan seks, untuk mengakses video maupun gambar berkenaan seks pula juga terlalu mudah, hanya di hujung jari mereka sahaja. Hal ini merupakan cara seseorang itu akan cenderung dalam penglibatan seks bebas. Bagi mereka yang tidak mempunyai iman yang teguh, maka mereka akan menggunakan peluang ini untuk melayan nafsu mereka. Akhirnya, kes-kes berkenaan seks seperti merogol, melahirkan anak luar nikah akan semakin bertambah dari masa ke semasa. Sekian, terima kasih. Nama saya Nur Syazwani binti Muhammad Razi, nombor matrik 278693. Terusnya saya akan meneruskan mengenai faktor atau punca yang menyebabkan berlakunya seks dalam kalangan remaja. Media masa merupakan antara faktor atau punca yang menyebabkan berlakunya seks dalam kalangan remaja. Hal ini dikatakan demikian kerana teknologi sekarang yang semakin canggih dan media masa pada masa kini juga sudah tidak ada tapisan lagi dari segi maklumat yang diberikan. Perkembangan teknologi yang semakin maju serta canggih dan moden seperti kecanggihan rangkaian internet. Contohnya, rangkaian internet yang pantas dan laju akan menyebabkan golongan remaja yang mahir dalam bidang teknologi ini mudah mengakses laman web berkaitan pornografi dengan mudah. Melalui media masa juga, golongan ini dapat memuat turun dan menyimpan bahan-bahan lucah sama ada di dalam telefon bimbit mereka ataupun gadget-gadget lain. Perasaan ingin tahu yang tinggi menjadi faktor utama golongan remaja menyimpan, melihat dan membaca bahan-bahan lucah yang terdapat dalam internet. Selain itu, tidak mendapat kasih sayang yang mencukupi juga terdorong untuk remaja mengakses bahan lucah dalam laman web tertentu. Hal ini dikatakan demikian kerana teknologi internet yang semakin canggih yang digunakan tanpa batasan serta tidak dipantau oleh keluarga akan memudahkan golongan remaja ini memperoleh maklumat yang mereka cari mengenai seks atau pornografi dengan mengakses laman web lucah dengan mudah dan dengan hanya di hujung jari sahaja. Tambahan pula, ada dalam kalangan remaja yang beranggapan menyimpan bahan lucah seperti gambar-gambar lucah, video-video lucah dan sebagainya merupakan perkara biasa bagi mereka serta ia menjadi hobi bagi mengisi masa lapang mereka kerana ia telah terpengaruh dengan rakan sebaya mereka. Hobi golongan remaja yang tidak bermoral ini akan mendorong aktiviti tidak sihat berlaku dalam kalangan remaja. Selamat sejahtera kepada Puan Siti Azura. Nama saya Yong Sin Mei, nombor matrik ialah 278750. Kebaikan golongan remaja meneroka hak dunia seks ialah mereka dapat menjalani kehidupan yang sihat fizikal dan mental. Hal ini dikatakan demikian kerana golongan remaja meneroka hak dunia seks yang sesuai boleh membantu mereka menjauhkan diri daripada kehamilan yang tidak diingini, berzina, AIDS dan penyakit kelamin yang serius boleh membahayakan kesihatan dan kesejahteraan hidup mereka. Golongan remaja dapat menerapkan sikap dan tingkah laku yang bertanggungjawab terhadap kesihatan seksual dan pembiakan. Remaja meneroka hak dunia dapat mencegah penyalahgunaan organ seks. Risiko hubungan dan gangguan seksual bebas kepada golongan remaja dapat dikurangkan kerana remaja akan mengetahui bahawa terdapat bahagian-bahagian sulit yang tidak boleh disentuh oleh orang lain. Remaja boleh lebih berhati-hati ketika berkomunikasi dengan orang yang berkemungkinan
melakukan gangguan seksual. Anggotan Jawatankuasa Kluster Pembangunan Sosial Majlis Profesor Negara, Prof. Dr. Muhammad Fazil Zaiddin berkata masalah utama hubungan seks bebas berlaku apabila remaja tidak mempunyai ilmu pengetahuan tentang strategi pengembangan seksual diri masing-masing. Sekiranya terdapat kekurangan pendidikan hubungan seks yang sesuai, boleh menjadikan golongan remaja lebih rentan terhadap tingkah laku seksual yang berbahaya dan bahkan serangan seksual. Ilmu seksual boleh menyedarkan golongan remaja tentang implikasi hubungan seks agar mereka tidak melakukan hubungan seks dengan mudah. Golongan remaja perlu meneroka hak dunia seks lebih memahami supaya mendapat ilmu mengenai seks. Oleh itu, golongan remaja dapat menjalani kehidupan seharian yang selamat dan bahagia. Secara tidak langsung, kesihatan fizikal dan mental remaja akanlah terjamin. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Nur Atika binti Muhammad Rahim, nombor matrik 277515. Okey, di sini saya juga akan menceritakan tentang kebaikan remaja apabila meneroka hak dunia seks. Okey, apabila remaja teroka hak dunia seks ni, mereka dapat memperolehi pemahaman yang lebih tepat. Tetapi mereka perlu mempelajari dan menerokanya daripada orang yang lebih arif lah, seperti ibu bapa dan guru. Okey, pengetahuan pengenalan pendidikan seks kepada remaja ni adalah sangat perlu kerana remaja dapat mempelajari dan memahami proses yang berlaku dalam dirinya sejak dilahirkan sehinggalah mereka meningkat dewasa. Okey, zaman remaja merupakan perkara yang paling sukar kerana pelbagai cabaran yang baru harus ditempuhi oleh mereka. Ditambahkan lagi sekarang ni penggunaan media massa yang sering disalahgunakan akibat penyebaran cerita-cerita berunsur lucah yang merosakkan minda remaja dan membuatkan mereka ni berasa ingin mencuba. Okay, sebagai remaja dan kanak-kanak ni yang kian membesar ni, mereka perlu didedahkan mengenai perkara yang betul dan perkara yang mana yang salah. Hal ini dikatakan demikian kerana dengan pendedahan awal kepada anak-anak mengenai pendidikan seks, mereka dapat mengelakkan diri mereka daripada melakukan perkara yang dilarang. Perkara ini secara langsung dapat mencegah daripada melakukan hubungan seks sebelum nikah. Kajian daripada Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara atau dikenali sebagai LPPKN mendapati bahawa hanya sebanyak 30% sahaja remaja yang mempunyai pengetahuan mengenai pencegahan seks sebelum nikah. Perkara ini sangat membimbangkan kerana hanya sedikit sahaja yang mempunyai pengetahuan mengenai dunia seks. Okey, oleh yang demikian, jika anak-anak tanya mengenai perkara seks kepada kita perlu terangkannya dengan cara yang betul dan tak perlu berasa malu mengenainya. Apabila kita tak beritahu mengenai perkara yang betul tentang dunia seks ni, membuatkan mereka berasa tertanya-tanya dan membuatkan mereka berasa ingin tahu dan mencuba serta mendorong mereka untuk mencari maklumat di media elektronik. Jadi sebagai bapa ni dan guru ni, kita merupakan individu yang bertanggungjawab dan perlulah mendedahkan dan memberi pengetahuan kepada mereka dengan secara jelas dan betul untuk menjamin keselamatan mereka, dan perkara ini secara tak langsung dapat membawa kebaikan kepada remaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Jurajli Zarifah binti Muhammad Rusli, nombor matriks 279157. Keburukan remaja menerokai dunia seks terbagi kepada 5 bahagian, tetapi saya akan menerangkan menjadi kepada 3 bahagian ini. Pertama, berlakunya ketagihan terhadap pengetahuan seks yang akan melakukannya. Remaja lebih terdedah kepada pornografi, iaitu video seks yang disebarkan oleh pihak sosial yang tidak bertanggungjawab, menyebabkan remaja ingin melakukannya dan bersifat ingin lebih tahu. Seperti kita ketahui, fasa remaja dan zaman remaja ini ialah fasa di mana remaja mempunyai sifat ingin tahu yang lebih tinggi, dan malahan perkara ini menyebabkan remaja tidak fokus belajar kerana berfantasi dan mempunyai keseronokan untuk melakukan perkara tersebut dan ingin mengetahui lebih mengenai seks tersebut. Selain itu, berlakunya gangguan seksual. Gangguan seksual ini terbagi kepada 3 bahagian, iaitu lisan, fizikal dan mental. Gangguan seksual seperti lisan dan fizikal agak popular di kalangan remaja, di mana remaja lelaki mempunyai sifat ingin melakukan perkara tersebut, tetapi oleh disebabkan faktor umur yang menyebabkan mereka tidak boleh melakukan perkara tersebut dan memegang status sebagai pelajar, menyebabkan mereka melakukan seksual terhadap pelajar wanita. Malahan perkara ini menyebabkan trauma terhadap diri wanita dan memberi kesan besar terhadap
pelajar wanita tersebut, di mana seperti saya katakan tadi, remaja lelaki akan melakukan gangguan seksual seperti lisan berkata kotor dan fizikal seperti menyentuh dan meraba bahagian yang tidak sepatutnya. Selanjutnya, berlakunya kerosakan norma sosial dan ketentuan akhlak. Berfikir dapat menghalalkan kandungan dengan menggunakan protection. Remaja lelaki akan melakukan seks bebas, begitu juga remaja wanita perempuan akan melakukan seks bebas kerana menganggap protection seperti menggunakan kondom dan sebagainya dapat mengelakkan kandungan lebih awal. Remaja menganggap melakukan seks sebelum perkahwinan itu adalah perkara normal dan melakukan seks tetapi tidak ingin mempunyai zuriat dan akan menyebabkan remaja ini meneruskan norma yang tidak baik ini sehingga mereka ke fasa dewasa dan menjadi contoh yang tidak baik kepada masyarakat lain, kanak-kanak lain dan menyebabkan nama buruk kepada keluarga sendiri, diri sendiri dan norma masyarakat. Seperti kita ketahui juga, ramai remaja melakukan seks bebas ini menggunakan protection kerana mengelakkan kandungan lebih awal. Tetapi mereka tidak memikirkan jangka panjang yang akan mereka tanggungi. Mereka tidak akan mempunyai rasa takut akan dosa kerana menganggap menggunakan protection itu akan menyebabkan mereka elak untuk mempunyai kandungan awal. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Siti Nur Azhara binti Ruslan, nombor matrik 279675. Saya ingin meneruskan tentang keburukan remaja meneroka hal dunia seks. Keburukan remaja meneroka hal dunia seks yang seterusnya ialah menyebabkan remaja mencuba melakukan hubungan seks bebas. Hubungan seks bebas adalah hubungan yang berlaku antara perempuan dengan lelaki tanpa ada ikatan yang sah. Kebiasaannya, seks bebas ini dilakukan oleh remaja yang tengah bercinta tanpa memikirkan kesan buruk daripada perbuatan tersebut. Hal ini dikatakan sedemikian kerana remaja terlalu terdedah dengan penerokaan kepada seks menyebabkan mereka ingin mencuba perbuatan ini akibat pengaruh hal dunia seks yang melampau. Kesannya, golongan ini akan terdedah dengan pelbagai jenis penyakit di usia yang muda seperti HIV, AIDS dan sipilis. Justru itu, penerokaan hal dunia seks ini menyebabkan ketagihan dalam kalangan remaja. Seterusnya, keburukan remaja meneroka hal dunia seks ialah menyebabkan remaja itu hilang fokus. Hal ini dikatakan sedemikian kerana remaja sering meneroka hal dunia seks secara berlebihan, maka pemikiran remaja tersebut akan terganggu kerana terlalu memikirkan apa yang dilihat dan apa yang dibaca. Contohnya, remaja yang kerap terdedah dengan video lucah seperti pornografi dan terdedah dengan pembacaan berkaitan hal dunia seks secara berlebihan. Oleh hal yang demikian, remaja tidak dapat fokus tentang hal lain seperti tidak fokus dalam pelajaran, menyebabkan pelajaran remaja tersebut merosot. Oleh itu, fikiran remaja yang terdedah dengan hal dunia seks terganggu menyebabkan kecelaruan pemikiran sehingga sudah tidak dapat membezakan yang mana baik dan yang mana perkara yang buruk. Refleksi yang boleh saya dan ahli kumpulan saya simpulkan ialah kami semua dapat mengetahui dengan lebih dalam mengenai pentingnya pengenalan seks kepada remaja, mengetahui cara individu terlibat dengan isu seks iaitu melalui individu dan mencari kepuasan seksual berulang kali. Selain itu, ahli kumpulan kami juga mengetahui faktor berlakunya seks iaitu berlaku secara sukarela, kemerosotan akhlak dan peranan media sosial yang disalahgunakan. Melalui tugasan ini juga, kami semua dapat mengetahui teori yang terlibat dengan isu remaja yang dibincangkan, antaranya teori kognitif dan teori psikoseksual.
Malah, melalui kajian kes ini juga, kami semua dapat mengetahui tentang kebaikan pengenalan seks kepada remaja, antaranya menjalani kehidupan yang sihat, fizikal dan mental, dan meningkatkan sifat hormat. Melalui tugasan ini juga, kami dapat mengetahui keburukan apabila remaja terjebak dengan seks, antaranya ketagihan, gangguan seksual dan kemerosotan norma sosial dan akhlak. Kesimpulannya, pendedahan mengenai pendidikan seks ini sangatlah penting diperhatikan dalam diri setiap individu bermula sejak zaman kanak-kanak. Hal ini kerana pendedahan mengenai pendidikan seks ini penting dalam kalangan kanak-kanak kerana kanak-kanak akan mudah terdedah dengan seks sejak mereka kecil. Oleh itu, pendedahan seks ini penting untuk golongan individu terutamanya golongan remaja untuk mendapatkan pendedahan mengenai pendidikan seks ini di awal bangku sekolah. Hal ini dikatakan demikian kerana remaja mempunyai pendedahan mengenai pendidikan seks ini dapat mengelakkan mereka untuk terdedah dengan kegiatan seks di usia yang muda. Seterusnya, untuk kelompok pula, tanggungjawab semua pihak dalam mengatasi isu seks ini perlulah diberi perhatian yang lebih luas kerana masyarakat merupakan nadi utama untuk menggerakkan sesuatu tindakan bagi mengelakkan sesuatu perkara terus menjadi lebih teruk. Oleh itu, masyarakat disarankan untuk membuka minda dengan lebih luas untuk berganding bahu dalam bersama-sama menyebarkan amalan yang baik yang boleh diikuti oleh golongan muda dan melarang golongan muda untuk terjebak dalam melakukan perkara yang tidak bermoral. Pengalaman yang kami perolehi sepanjang menjalani sesi temubual bersama guru kaunseling yang kami temubual ini sangatlah memberikan pendedahan yang tinggi tentang pendedahan seks dan ilmu tambahan seperti isu yang sering berlaku di sekolah yang semakin meningkat saban hari baru kami ketahui setelah diberitahui oleh guru tersebut. Pengalaman yang kami dapat juga ialah dapat menambahkan ilmu pengetahuan kami mengenai pendedahan seks kepada remaja dengan begitu mudah. Antara nasihat yang diberikan oleh guru kaunseling yang kami temubual ialah beliau menasihatkan agar pelajar perempuan di luar sana tidak mengulangi kesilapan yang sama seperti memberikan kemahuan teman lelaki mereka yang inginkan keseronokan melakukan hubungan seks.